Okey, kita nak share cara main dan juga trik untuk dapatkan SLP. Macam contoh kan, kita nak main dekat adventure ni lah. Nak dapatkan SLP dekat adventure. So dekat adventure ni kita boleh kutip sebanyak 100/100. Maksudnya satu hari 100 SLP kita boleh kutip. Tapi masalahnya kena menang. Kena menang. Kalau kita kalah, macam contoh kita pergi sini kan, kita kalah sini, kita tak dapat SLP. Setiap kali menang akan dapat 2 SLP. Jadi kalau 100/100 kita perlukan 50 kemenangan. So banyak jugalah. Jadi kita nak dapatkan winning rate tu kena tinggi, supaya tak bazir masa lah. Okey. So kat sini nak bagi tahu, okey, tengok sini, setiap hari kita akan dapat energi lah. Kalau macam contoh yang ada bawah, okey, kita tengok sini energi ni. Yang mana ada XC 1 hingga 9, dia akan dapat 20 XC satu hari. Dan 5 XC akan bertambah setiap 6 jam. Okey, kalau kata dia ada 10 ke 19, dia akan dapat 40 setiap hari. Kalau dia ada 20 ke atas, dapat 60 setiap hari. Dan dia punya XC tu akan bertambah ni lah, setiap 3 jam. Yang ni setiap 2 jam. So banyak lagi. Kalau siapa ada XC tu banyak, dia punya energi pun boleh dapat banyak setiap hari. Okay, so kalau kita ada energi dekat sinilah, energi untuk main arena ataupun main adventure ni. Kalau kita ada tu, kita main dekat adventure, kita boleh dapatkan experience. Maksudnya kita boleh naikkan level experience XC kita ni. Tapi kalau energi kita dah habis, bukan kata kita tak boleh main langsung, kita boleh main, tapi kita tak dapat experience lah. Kita main menang sahaja untuk kutip SLP. Tapi kalau dekat arena pula, kita kalau energi kita habis, kita tak dapat kutip SLP. Main boleh untuk penuhkan daily quest ni 5 kali sehari. 5 kali sehari ni kan, kalau macam ni 10 kali sehari. Kalau adventure 10 kali. So kita tak dapat kutip SLP dekat arena. Jadi untuk tim yang pertama ni, untuk noob-noob macam kita ni, kena naikkan dulu level. Naikkan dulu level XC kita ni supaya kuat. Kalau dah kuat, nanti barulah XC kita tu life dia pun banyak, ada beratus-ratus. So dia lebih bertahan lah kalau kata nak lawan dengan orang nanti kan. So kita kena naikkan experience. So nak tak nak kena main adventure menggunakan energy, sebab kita nak naikkan experience. Okay, jadi cara nak main macam contoh, sekarang ni kita nak kutip SLP, kita kena menang. Okay, macam contoh, sini dah menang, sini dah menang, sini dah menang, sini dah menang kan. Kalau kita main dekat sini, kita takkan dapat SLP dah. Kita takkan dapat SLP dah. So kita akan dapat SLP kalau kita main dekat sini, yang baru ni, yang belum menang lagi ni, kita kena menang dekat sini, kita boleh dapat SLP. Tapi kalau kita kalah dekat sini, macam mana kita nak kutip SLP? Sebab experience kita kalau kalah, experience pun tak naik. So ada cara dia, kita kena main dekat sebelum dia. Dekat sini sahaja. Mainlah ulang berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus kali kat sini sampailah kita power. Setiap kali kemenangan akan kutip 1 SLP. So dekat sini tadi dah main baru banyak kali dan dah menang dan dah dapat tune dia. So dalam video ni nak share lah macam mana cara kita menang menggunakan team noob ni. Team Nanino ni, team kita, team Nanino 1. Nawi, Nia, Noha. Okay, so kita start. So kita dah pilih sini, kita start. So kita nak main dekat sini, ni monster dia lah yang kita akan jumpa nanti. So kita start, kita main. Alright, first kali, okay, ini susunan kita lah. Dia ada macam-macam susunan. Ada susunan 3 ke depan-depan semua. Tapi ini susunan yang terbaik yang kita dapat. Susunan pun dia main peranan. Sebab apa kita susun macam ni? Kalau ikutkan yang plan ni, kena duduk depan lah, sebab dia paling besar kan. Maksudnya life dia 600 lebih, dia paling kuat. Tapi tak boleh juga sebab dia ni tak ada self healing. Yang dia ada, card yang dia ada adalah healing ally. Maksudnya dia boleh healing orang depan dia. Tepi-tepi tak boleh, dia hanya healing orang depan sahaja. So terpaksalah letak yang Seiko ni dekat depan, dia kat belakang. So kalau Seiko ni kena apa-apa, kita healing je. Okay, so cara nak main dia, first kali memang kena
apa nama. So kita nampak giliran kita kat sini. First kali ikan ni akan jalan. Okey, ikan ni akan jalan. Kedua ni exit ni pula akan jalan, yang kuning. Yang ketiga yang ni. So kita kena check kat atas ni siapa yang jalan dulu, sebab dia akan berubah-ubah. Untuk stage pertama ni dia tak berubah. So kita pilih dulu. Alright. Untuk attack yang pertama kita ambil yang kecil, besar. Okey. Kita ambil untuk dia sajalah. So kita ambil yang tadi tu. Kad mana yang kita pilih dulu, macam contoh. Kita ambil kad ni kan. Kita ambil kad ni. Okey, contoh. Bila kita ambil kad ni dia ada tulis dekat sini, steal one energy from your opponent. So energy ni adalah energy ni, energy dalam battle. Macam contoh, dia hanya guna 3 kad. Dia ada 4 energy tapi dia guna 3 kad. Tapi disebabkan kita guna ni, energy untuk round seterusnya dia hilang satu sebab kita dah steal dia punya energy. So kad kita pun kita kena memahirkan jugalah. Alright. So kita pilih ni satu, kita pilih ni dua. Ni kalau kita punya target kita ni ada burung. Ni kalau lawan PVP lah, maksudnya lawan dengan player lain. So kalau ada burung, dia lagi power lah. Kalau kita ada 2 combo, kita letak 2 sekali kad macam ni combo, damage dia akan terima, yang burung tu akan terima damage gila sikit lah. Okey, kalau kita pakai kad ni selepas round keempat, okey ni baru round pertama. Kalau selepas round keempat, dia boleh dapatkan 150 kali damage. Macam contoh damage dekat sini, attack dia 107 kan, dia boleh dapat 150 lebih, 160 lebih lah. Dia punya damage dia akan terus meningkat bila kita round ke-6. Okey, tapi tak apa, kita guna dulu sebab kita nak break salah satu ni, nak disablekan keupayaan dia. So kita akan ambil yang paling kuat sini. Alright. So kita hanya boleh pilih 4 kad sebab untuk round pertama kita dapat 4 energy sahaja untuk kegunaan kad. Yang lain-lain ni kita biar. So bila kita pilih 3 kad yang pertama sekali ni kan. Okey, kat sini setiap kad ni dia tengok sini Sini attack, sini defend. So setiap kad ni, 3 kad ni total defend dia dapat adalah 200. Ini nyawa dia, tapi ini defend untuk round ni. Okey, contoh kalau kita dah pilih semua tu, kita tekan enter. So kita tengok dia akan jalan dulu. Ni. Dia akan jalan. Dia akan jalan kad ni dulu. Kad yang first kali. Okey, kad kedua, kad ketiga. Bagus dia di attack sini sebab kalau dia attack dekat sini, yang ni dia ada defend. So kena pecahkan dia punya defend round ni dulu, baru boleh boleh attack dia punya nyawa dia. Selagi defend tu tak pecah, nyawa dia masih terselamat. So kita dah matikan satu. So bila dia mati satu ni, satu round dia tak ada dah lah, sebab dia dah mati. So kita tengok kat sini, dia dah berubah. Tadi kita kan 1, 2, 3 kita jalan. Sekarang ni kita punya giliran. Yang first kali akan jalan dia, yang kedua Mamat ni, ni yang monster ni. So ketiga, keempat. So kita tengok macam tu. Kita tengok. So bila dia jalan yang kedua, ni yang first, nak tak nak ni pun kena defend jugalah. Sebab sini dia ada 53 defend. So kita nak kurangkan dia punya ni. Okay, so 2 dah pilih. Ini kad attack dan juga defend yang sikit. Okay, kalau macam kad macam ni, ni attack tak ada, tapi dia defend tinggi dan kegunaan dia adalah untuk healing. Okay, yang ni dia untuk healing orang depan. So dia akan healing sebanyak 254. So sekarang ni dia kurang sikit je. So kita tak akan guna kad ni lagi lah. Mungkin round selepas ni kita akan guna untuk healing orang depan. Kalau kita guna awal-awal nanti rugilah pula kan. Dia hanya boleh healing beberapa sahaja sebab nyawa dia baru hilang sikit. So ini untuk defend. Ini defend dia memang padu lah, tapi tak ada attack. Yang ni kita akan guna pada round seterusnya sebab dia duduk belakang. Jadi at sini hanya monster-monster ni lawan akan attack yang paling depan, dia tak attack yang belakang. So kita tak akan defend dulu, kita biar dulu, tak guna. So enter. Okay, tengok sekali 3 terus. Pump 1, 2, 3. Okay, kita punya defend. Okay, so dia tengok kat sini ada buff, debuff. Macam contoh ini pening. Bila pening ni dia miss, attack yang pertama ni dia akan miss. Walaupun kita letak macam-macam attack kuat-kuat pun rugi sebab dia miss. So benda tu tak dijangka lah. So untuk round seterusnya baru kita guna untuk healing orang depan ni. Healing. Okay, yang ni dia tak ada energy. Dia tak guna energy. Kad ni kita boleh guna. Tapi dia tak ada attack dan dia tak ada defend. Fungsi dia adalah untuk
naikkan energi kita untuk kegunaan seterusnya. Okey, setiap satu round, setiap ekor ni boleh guna 4, maksimum 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Contoh kalau kita ada 10 energi, ni boleh guna 4, 4, 2. Macam tu lah, 3, 3, 4, macam tu. Okey. So, okey, ni kita nak tambah energi. Okey, untuk kad ni, kalau kita pilih kad ni dulu, okey, ni kita pilih yang pertama. Dia akan skip. Dia takkan serang yang ni, dia akan serang yang kedua. Dia takkan skip yang dia takkan serang yang paling dekat. Dia akan skip yang dekat, dia akan serang yang kedua. Kadang-kadang dia serang yang sini ataupun yang kedua ni lah. So, kalau kata kita nak serang yang depan ni, kita jangan tekan dia dulu. Kita kena tekan yang ni dulu. Okey, kita tengok sebab apa kita tekan ni. Salah satu dia sebab kita nak serang yang ni, kita nak matikan yang ni, kita serang dia. Dan kegunaan dia adalah dia ada 40 je serangan dia, tak kuat. 40 serangan dan dia still satu energi tu lantak lah. 40 serangan. Kalaulah tiba-tiba kalau kita kena serang, contohlah kalau kata ni duduk depan sini kan, kita kena serang, dia pening. So serangan yang akan membazir hanya 40 je. Kalau kita letak ni depan, serangan yang membazir dia adalah 67. So rugi. So biar kita letak ni depan, ada lagi 2 energi, yang ni kita biar. Okey, jalan. Alright, 1. Tak mati lagi ni. Bam. Alright. So ini akan heal. Dia naik balik. Okey, yang ni dia kumpul. Okey, tadi 2 jadi 3. Ni dia pula serang 1. Ni dia serang 2. Pak. Okey, kurang lagi, tengok. Okey. So kalau kita tengok kat sini, yang boleh berjalan kad yang ada adalah seko ni je. Jadi kalau seko ni ada, kita nak serang dia ni, okeylah, kita andaikan lah mungkin nanti dia akan ada defense. So kita letak 2. Kalau kita letak 140, macam contoh kita letak 140, tiba-tiba dia ada defense dia. Dia ada defense dia 50. Rugilah kita kan. Boleh, kalau boleh nak try, kita letak 1 je, contoh kita letak 1 je. Tengok apa jadi. Okey. Dia tak ada defense, so kita boleh menang lah. So tak membazir. Kalau kita letak 2, kita serang 1 kad, so dia dah mati. So kad yang kedua tu kira ni lah, kira habis gitu je lah, tak digunakan, sia-sia. Alright. So okey, ini tengok 1, 2, 3. Okey, disebabkan ini nombor 4 dan kita punya kad ni ada 100.5, 140, dah dekat 300. Dia ni 300 lebih, campur semua ni. Okey, sekali satu round ni dia mati terus. Okey. Alright. Kita pilih ni dulu, 1, 2. Kad ni bagus. Kita suka kad ni sebab walaupun attack dia sikit, tapi dia punya defense dia sangat kuat. Lalu kita suka main combo. Nanti kita tunjuk macam mana cara nak combo dia, nak matikan yang last kali tu. Alright. Okay, end turn. Okay, dia akan serang dulu. Dia akan serang pak combo. 1, 2, 101. Walaupun sini sebenarnya 87, tapi disebabkan level dah naik, serangan dia memberi efek yang tinggi juga. Okay, habis. Boom. Okay. So dia tak sempat nak attack kita. Okay, so akan pergi adventure ni, dia akan pergi next round. Bukan next round, stage seterusnya. Bila stage seterusnya, macam contoh kita tengok ni, nombor 1, nombor 2, 3, dia ni jalan 4. Okay, so yang ni kena defend lah. Nak tak nak kena defend. Kalau kita pilih yang ni, dia akan serang yang tengah. Tapi kalau kita serang tengah, tak cukup kuat untuk, sebab yang boleh serang tengah dia seorang je. Yang ni, yang lain-lain ni, dia tak boleh serang tengah. Dia hanya boleh serang ni. Dia tak ada kad yang boleh skip. Jadi rugi. Baik kita tolong pecahkan yang depan ni. Kita pilih ni dulu. Lepas kita pilih ni. So at least dekat sini dah dekat 100.5. Ada lagi separuh tu. Okay, kita pilih ni. Sekejap. Kita pilih ni. Harap-harap dia masih bertahan lah. Kalau dia tak dia mati, kad healing kita ni tak boleh nak healingkan dia sebab dia dah mati. So kita jalan. Okay, defense 127. Tengok kalau dia orang serang kuat-kuat, ni mati, rugilah sebab dia punya turn dia selepas daripada yang ni. Yang ni dah kuat. Tengok apa serangan. Tengok dia nak serang apa. Ini dia nak healing. 1-3. Okay, boleh bertahan. So bila dia boleh bertahan, bolehlah healing. So naik balik. Ini best dia.
Okey. Pak. Mati terus. Memang critical. Walaupun 107 tapi dia punya serangan tu critical. Damage dia lebih lagi. Alright. Okey. Yang ni, okey, kita tengok kad ni. Kad ni kalau dia guna ni, dia guna 100. Serangan dia kuat. Tapi dia akan makan 20% daripada dia punya life. So ini kita tak takut sangat. Yang kita takut ni sebab dia punya self healing dia sangat kuat. Sebab tu kita letak yang ni. Sebab ini dia punya defend dia. Kita nak guna benda ni kan. Ni defend dia sangat kuat. Dan dia punya attack pun kalau combo semua dia sangat kuat. Alright. So 1, 2. So kita akan jalan ni dan jalan ni. Kad dia tak ada. Kad ni ada tapi tak perlu guna sebab dia duduk belakang. Alright. Kita bertahan dulu. Okay, 1, 2. Tak mati lagi sebab tak cukup kan. So kalau ni mati pun tak kisah. Okay, dia akan mati sebab ni memang kuat. Okay, so ini pertahanan kedua kita. Dia kuat. Dia 600 lebih tadi. Ini 400 lebih je. 600 lebih. So kita akan bertahan dia ni sambil-sambil kita nak kumpul combo, kad combo kat sini. So nak tak nak kita guna sahaja kad dia ni, bertahan dia. Yang ni kita standby. Okay. Pak. Masih bertahan lagi. Okay, relax. Okay, serang dulu. Tengok mati ke tak. Tak mati lagi, tak apa. Yang penting dia masih bertahan. Okay. So sekarang ni kad ni dah tak berguna dah sebab yang depan dah mati. Tapi paling kurang pun kita nak gunakan dia sebab dia ada defend. 53 defend ni. So kita gunakan juga. Okay. Ini 76. Okey, kita pilih satu je sebab kalau satu pun dah cukup untuk mematikan ni. Okey, kalau kata dia masih bertahan, lepas ni mungkin dia boleh guna untuk attack yang last kali ni. Alright. Okey. Bertahan. Serang ni, mati. Bila dia mati, kad dia ni ada 3 kan. Sia-sia dia tak dapat guna sebab dia dah mati. Alright. So sekarang ni combo kita tak cukup kuat lagi. Ada 14. Ini baru 240 lebih. 240 lebih, 230, 40 lebih. So 300 lebih. 300 ni 500 lebih. So tak cukup kuat. Tak cukup kuat dan dia ni duduk tengah-tengah. Kalau dia duduk tengah-tengah, macam contoh kalau kita dah serang ni, nanti bila sampai giliran dia akan self healing balik. Daripada sikit separuh dia jadi penuh balik. So rugi. So kalau nak serang dia ni memang nak kena serang sekaligus terus mati. So kita bertahan saja. Bertahan. Ini kita pilih kad ni tak ada apa-apa untuk energi kan. Okay. Dia ni kena bertahan. Dia ni akan serang ni habis-habisan kot. Kalau dia dapat bertahan, power. Okay. Dapat bertahan. Ada sikit lagi. Ada sikit lagi tu memang bagus. Okey. So bila ada sikit macam ni, ada 3 kat combo kita ni. Tak cukup power ni, tak cukup power. Okey, kalau kata 14 28 3 lebih, dia ada 400 lebih, takut tak capai. So rugi nanti. So kita biar dulu, biar dia ni bertahan dengan serangan dia ni, biar dia bertahan. Bila dia mati, kita just final attack tu kita terus bagi dia sampai mati. Inilah kad combo kita. Okay, so satu ekor boleh guna 4. Kita ambil 1 2. Kita combo terus 2 ni sama kad dan 1 2. Kalau kad ni tak keluar lagi, contohnya baru ada 3, kita akan guna defend ni 2 kali defend. So defend dia sampai 300 lebih. Tapi disebabkan kad ni dah keluar, kita keluarkan kad ni, sambil-sambil tu dia pun ada defend dia kan. So 300 lebih, masih mampu bertahan lah untuk sekali satu round serangan. So ni kalau kita serang dia mati terus. Tengok lagipun kad ni dia, ikan ni dia jalan first, bukan jalan yang kedua. So mampu untuk bertahan. Okay. Serangan ketiga pun tak mati lagi. Serangan keempat baru betul-betul mati. Inilah trik kita untuk menang 100% untuk stage ni sahaja. Okay, menang. Alright. So tadi kita tengok tadi ada 18 kan. So sekarang ni dah naik 20. Macam tu lah. Ulang balik main ni, start. Gitulah. So ada apa-apa boleh tanya.